Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang dihormati Encik Muhammad Suhaidi bin Muhammad Nordin, Timbalan Pembelajaran PPD Kuantan selaku Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Kuantan, Yang Berusaha Tuan Haji Azruddin bin Haji Abbas, Pengetua SMK Pelabuhan, yang dihormati barisan-barisan kepimpinan pentadbiran sekolah, Puan Norisa binti Muhammad, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Muhammad Halim bin Cik Suhaimi, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Fazidah binti Rahman, Ketua Panitia Bahasa Melayu SMK Pelabuhan, guru-guru kanan mata pelajaran, kaunselor-kaunselor sekolah dan guru-guru sekalian. Terlebih dahulu, saya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, maka dapatlah kita bersama-sama dalam bengkel cerpen bersempena Minggu Bahasa Melayu Peringkat SMK Pelabuhan pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Pelabuhan atas undangan yang diberikan kepada saya untuk hadir hari ini di sini. Saya amat teruja kerana diberi peluang untuk berbicara di hadapan para hadirin yang terhormat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudi hadir pada hari ini. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya Nurul Ashikin binti Jasni atau lebih mesra dipanggil Cikgu Ashikin, merupakan guru Bahasa Melayu dan juga merupakan guru panitia Bahasa Melayu di SMK Miri Sarawak. Jauh saya terbang dari negeri Sarawak untuk bersama guru-guru SMK Pelabuhan. Saya telah berkhidmat menjadi seorang guru Bahasa Melayu selama 11 tahun dan sebenarnya saya merupakan bekas pelajar dari SMK Pelabuhan. Jadi saya secara tidak langsung berasa sangat teruja kerana dapat kembali berada di sini dan diberi peluang untuk berkongsi ilmu bersama-sama barisan guru di sini. Saya merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Pendidikan dari IPG Kampus Sultan Mizan dan sekarang saya sedang mengambil master dalam Bahasa Melayu. Bak kata orang, bekerja sambil belajar. Jadi, sepanjang saya menjadi guru Bahasa Melayu, saya amat bergiat aktif dalam memberi ceramah mengenai subjek Bahasa Melayu di sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah rendah di seluruh negeri. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan waktu lagi, izinkan saya meneruskan kepada agenda kita yang utama pada hari ini, iaitu perkongsian mengenai keberkesanan penggunaan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. KOMSAS ialah kata akronim bagi komponen sastera. KOMSAS merupakan komponen dalam subjek Bahasa Melayu yang diperkenalkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di semua sekolah menengah. KOMSAS biasanya merujuk kepada bahan-bahan sastera termasuklah cerpen. Oleh itu, di sini saya akan terangkan sedikit sebanyak mengenai pengenalan cerpen. Cerpen dalam Bahasa Melayu juga merujuk kepada cerita pendek yang merupakan bentuk naratif fiksyen yang biasanya hanya terdiri daripada satu cerita pendek dengan jumlah kata yang terhad, iaitu biasanya antara 1,000 hingga 10,000 patah perkataan. Cerpen mempunyai satu tema atau beberapa tema dan biasanya mempunyai karakter dan plot yang sederhana. Walaupun cerpen lebih pendek daripada novel, ia
boleh mengandungi pesanan moral atau kejutan pada akhir cerita. Cerpen dapat ditemukan dalam pelbagai penerbitan seperti majalah, buku antologi atau di internet. Sebagai maklumat tambahan yang ingin saya kongsikan, marilah saya terangkan terlebih dahulu mengapa cerpen telah dipilih menjadi salah satu dari sukatan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Antara objektifnya ialah pelajar dapat membincangkan dan menghayati isi karya sastera moden. Selain itu, pelajar dapat mengenal pasti gaya bahasa dan teknik penulisan prosa moden, struktur dan unsur-unsur plot karya sastera. Di samping itu, pelajar dapat mengetahui nilai-nilai murni yang terdapat dalam prosa moden serta memberikan respon terhadap nilai, pemikiran dan perlakuan watak dalam kitaran latar yang dibentuk oleh penulis cerpen. Hadirin yang saya hormati, seringkali kita mendengar masalah yang dihadapi oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu di mana pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu selalunya tidak menyeronokkan dan membuatkan murid mudah dilanda kebosanan. Apabila bosan untuk belajar, bertambah pula dengan mengantuk. Jadi, murid tidak dapat menumpukan perhatian dan akan hanyut di dunia mereka sendiri. Perkara sebegini sering kali terjadi. Oleh itu, berdirinya saya di sini adalah untuk berkongsi cara atau solusi bagi mengelakkan perkara sebegini berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Saya akan berkongsi bersama rakan-rakan guru mengenai 2 teknik berkesan yang boleh diaplikasikan dalam mengajar cerpen Bahasa Melayu. Terdapat pepatah Cina yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu sebagai saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat dan saya buat, saya faham. Pepatah ini membawa pesanan bahawa belajar melalui tindakan adalah cara yang terbaik untuk memahami sesuatu. Kerana mendengar saja mungkin tidak cukup untuk mempertahankan ilmu itu dalam ingatan kita. Melihat informasi mungkin membantu kita untuk mengingati maklumat tersebut. Namun, melakukannya sendiri akan membuatkan kita untuk benar-benar memahami konsep dan mempertahankan pemahaman itu bagi jangka masa yang lebih lama. Oleh itu, sekiranya kita mahu para pelajar ingin benar-benar memahami sesuatu, tidak hanya cukup membiarkan mereka mendengar atau melihat informasi tersebut, tetapi juga harus melakukannya sendiri. Begitu juga dengan berkaitan dengan penyampaian ilmu Bahasa Melayu. Kita haruslah membuat aktiviti yang menarik dan bersesuaian bagi pelajar-pelajar terlibat secara langsung. Hadirin sekalian, saya akan teruskan dengan teknik pertama yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran cerpen dalam Bahasa Melayu. Teknik yang pertama ini dinamakan sebagai sandiwara cerpen. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, sandiwara membawa maksud pertunjukan cerita yang dilakonkan oleh orang atau pementasan cerita. Terdapat satu kajian yang dibuat ke atas murid orang asli di sekitar negeri Pahang oleh Jabatan Pengajian Melayu Institut Perguruan Tengku Afwan Afzan yang bertajuk Teknik Drama dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Tujuan kajian tersebut adalah untuk meninjau bagaimana reaksi murid orang asli terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu yang menerapkan teknik drama. Dapatan kajian menunjukkan murid orang asli seronok dan mudah memahami pengajaran yang dipelajarinya menggunakan teknik drama.
Drama boleh dikaitkan dengan aktiviti lakonan seperti sandiwara cerpen ini. Teknik ini juga boleh dilakukan di dalam kelas bersama guru. Baiklah, saya akan terangkan bagaimana langkah mengajar sandiwara cerpen ini. Yang pertama, guru menerangkan secara ringkas mengenai objektif lakonan, watak-watak yang terlibat dalam situasi itu dan tempoh masa untuk lakonan itu berlangsung. Guru boleh memberikan arahan ini seminggu sebelum aktiviti ini akan dilakukan. Jadi, bagi mengelakkan masa dihabiskan untuk mengajar cerpen sahaja, guru boleh membahagikan masa dengan bijak untuk sesi lakonan semula bagi cerpen yang dipelajari. Seterusnya, langkah ketiga, guru membuka peluang kepada murid-murid yang sudi menjadi pelakon utama tanpa paksaan. Di sini, kita akan lihat keberanian murid dalam penglibatan mereka untuk berlakon. Penglibatan bagi semua murid adalah wajib secara langsung maupun tidak langsung. Langkah keempat, guru memberi masa untuk murid-murid bersedia selama seminggu untuk membuat persiapan lakonan. Sepanjang proses persediaan, guru berperanan sebagai pembimbing. Sekiranya murid mempunyai persoalan, gurulah yang perlu memberikan tunjuk ajar dengan penuh dedikasi. Langkah yang terakhir, apabila tibanya hari untuk mempersembahkan lakonan, guru akan menilai lakonan yang dibuat oleh para pelajar yang terlibat. Penilaian yang dibuat adalah untuk melihat sejauh mana pelajar dapat melakonkan setiap watak yang ada dalam cerpen yang dipelajari dengan baik. Penilaian yang dibuat juga adalah untuk memberi markah. Apabila sudah mengira markah, maksudnya di sini guru perlu menyediakan ganjaran kepada murid-murid. Terdapat beberapa kebaikan apabila teknik sandiwara cerpen ini diaplikasikan dalam pengajaran cerpen. Yang pertama, melalui aktiviti berdialog dengan menggunakan skrip, akan mengasuh murid-murid dalam kemahiran membaca dan bertutur dengan menggunakan intonasi dan sebutan yang betul dan juga jelas. Manakala melalui aktiviti gerak lakon pula akan memupuk semangat berani tampil ke hadapan tanpa malu dan segan silu, sekaligus akan menjadikan seorang murid yang bersikap yakin diri bertolak ansur dengan setiap ahli kumpulan. Natijahnya, semua murid dalam kelas dapat mencuba pengalaman baru dalam aktiviti sandiwara cerpen ini. Suasana seperti ini dapat menyeronokkan semua pihak, dari pihak guru dan juga murid-murid. Impian setiap guru hanyalah untuk membantu pelajar menjadi lebih cemerlang. Oleh itu, saya yakin bahawa teknik sandiwara cerpen ini amat berkesan bagi murid-murid mengingati jalan cerita bagi cerpen yang dipelajarinya. Hadirin yang saya kasihi, kita pergi kepada teknik kedua yang saya akan kongsikan kepada semua guru yang hadir di sini. Teknik kedua ini dinamakan sebagai peta kitaran cerita atau kita boleh panggil sebagai PKC. Dalam teknik ini, peta minda atau lebih dikenali sebagai peta Eyting akan digunakan. Kita sebagai guru-guru sudah sedia maklum bahawa salah satu unsur kemahiran berfikir aras tinggi KBITE bagi pembelajaran abad ke-21 ialah menggunakan peta Eyting. Penggunaan peta Eyting boleh diaplikasikan dalam PDPC yang sesuai mengikut subtopik yang berkaitan. Terdapat 8 jenis peta Eyting yang boleh digunakan dalam pembelajaran dan setiap peta tersebut mempunyai peranan yang tersendiri. Berbalik kepada teknik yang kedua iaitu peta kitaran cerita, baiklah, saya akan terangkan bagaimana langkah mengajar teknik peta kitaran PKC. Yang pertama, guru perlu mengarahkan murid untuk membaca nota dalam bentuk tulisan yang diedarkan oleh guru. Contoh nota yang berbentuk tulisan itu adalah sinopsis,
plot, latar tempat, latar masyarakat atau peristiwa yang penting dalam cerpen yang dipelajari. Yang kedua, murid dikehendaki untuk menukar nota yang berbentuk teks itu kepada peta iting yang sesuai. Murid juga boleh menggunakan kreativiti mereka dengan membuat nota dalam bentuk lukisan maupun lakaran. Langkah ketiga, dalam masa yang sama, guru memberikan bimbingan kepada murid-murid seperti memberitahu peta iting yang bersesuaian dengan nota yang disediakan. Dan yang seterusnya, guru juga boleh menyediakan ganjaran untuk diberikan kepada murid yang berjaya menghasilkan PKC dengan cantik dan kemas. Hadirin yang saya hormati, peta kitaran cerita PKC adalah satu kaedah visual yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membantu pelajar merancang, mengorganisasi dan menghubungkan idea-idea yang berbeza. Terdapat beberapa manfaat penggunaan PKC dalam pengajaran dan pembelajaran cerpen. Antaranya ialah: pertama, meningkatkan pemahaman, di mana PKC dapat membantu pelajar untuk menghubungkan konsep-konsep yang berbeza dengan lebih jelas yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. Contohnya, mengenai persoalan dalam cerpen. Manfaat yang kedua, meningkatkan daya ingatan, di mana penggunaan PKC dapat membantu pelajar untuk mengingat dengan lebih mudah maklumat yang dipelajari. Ini disebabkan oleh fakta bahawa PKC menggunakan kaedah visual yang membantu pelajar untuk mengingat maklumat dengan lebih baik. Contohnya seperti watak dan perwatakan yang ada dalam cerpen. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kreativiti. PKC yang menggunakan peta iting memberi ruang kepada pelajar untuk mengekspresikan idea-idea mereka dengan lebih bebas. Ini dapat membantu peningkatan kreativiti pelajar dan membolehkan mereka berfikir secara kreatif dalam penyelesaian masalah atau dalam menghasilkan idea-idea yang baru. Perkara ini dapat dilihat apabila murid boleh melukis atau melakar sebagai gambaran maklumat cerpen dalam penggunaan PKC. Dan manfaat yang terakhir adalah membantu semasa ulang kaji. Apabila murid menduduki peperiksaan atau ujian, mereka boleh merujuk kepada PKC yang telah dihasilkan. Oleh itu, murid tidak perlu lagi membaca nota-nota panjang di saat akhir. PKC juga dapat dijadikan sebagai flashcard untuk membantu murid dijadikan nota semasa ulang kaji pelajaran cerpen. Sebagai kesimpulan bagi teknik yang kedua, penggunaan peta kitaran cerita PKC dalam pembelajaran Komsas Bahasa Melayu merupakan salah satu alat berfikir yang boleh digunakan oleh para guru dan murid-murid agar pembelajaran menjadi lebih bermakna sekaligus dapat mencapai kecemerlangan akademik bagi pelajar. Hal ini kerana kebanyakan pelajar lebih cenderung membaca nota yang ringkas, mudah difahami dan diingati berbanding dengan teks nota yang panjang lebar. Hadirin sekalian, nampaknya masa amat mencemburui kita. Oleh itu, saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran kerana kedua-dua teknik bagi keberkesanan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran sudah saya kongsikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi, besarlah harapan saya agar guru-guru yang ada di sini dapat menggunakan teknik ini semasa mengajar Komsas iaitu cerpen dalam subjek Bahasa Melayu. Hal ini kerana penggunaan teknik sandiwara cerpen dan peta kitaran cerita PKC amat membantu murid sekaligus memudahkan guru dalam pengajaran dan pembelajaran cerpen yang berkesan.
Sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya tutur kata dan tingkah laku saya membuat hadirin semua berkecil hati. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya yang kerdil ini. Sebelum kaki mengatur langkah, izinkan saya akhiri ucapan ini dengan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.